Nanti ingatkan cikgu untuk bagi awak untuk share link untuk kehadiran. Okey. Untuk exam ada, saya tengok tadi ada berapa nama tu. Kalau kita tengok situ, betul ke ada siapa nama-nama yang tertinggal? Ada tak nama-nama yang tertinggal? Adam Daniel ada tak hari ni? Adam Daniel. Untuk kelas 1B. Nampak slide yang saya share tu? Markau yang selaras tu? Nampak. Alhamdulillah lah. Tapi ada yang ni itu saya tak convert pada 100% kepada 40 markah je lah. Okey, ini akan merangkumi 20% daripada PNG. Okey, PNG awak, markah PNG yang kita akan bagi masa hujung semester nanti. Ini markah ni mempengaruhi 20%. Jadi awak dah bawa bekalan lah. Siapa yang dapat, contoh siapa yang dapat 30/40. Jadi dia dah ada 15% dah yang untuk dibawa kepada PNG dia. Faham Faham tak ni? Okey, boleh saya nak ni, ada nama ada Nurul Hanani kat sini, Hanani. Ada Nurul Hanani masuk kelas hari ni? Ada tak ada? Tak pasti, awak tak pasti. Okey, tak apa. Kita masuk, saya nak sebenarnya cikgu nak sambung saja topik yang lepas hari tu. Tak habis lagi kan, topik fashion. Jadi hari ni saya cadang nak sambung dululah fashion. Okey, oleh kerana minggu lepas cikgu minta awak buat tugasan, settlekan tugasan mana yang tak settle tu untuk saya rekodkan. Okey. Okay. Hari ni kita sambung balik topik fashion. Ingat lagi ke tak ingat dah? Ingat. Ingat lagi lah, dah ingat lagi lah. Okey, ni saya dah share lah. Kita akan masuk topik yang baru lah. Bukan topik baru, sambung topik yang hari tu lah. Okey. Kenapa saya minta keluar? Tak boleh saya share di sini. Okey, ada ni? Ada slide ni? Ada. Ada Okey. Ini topik kita, hari tu kita belajar topik fashion. Saya seimbas lalu lah. Ada siapa-siapa nak masuk lagi tak? Kalau ada orang nak masuk, beritahu saya Ini ada 36. Okey. Tengok ni topik ni. Tu siapa nak masuk tu, ada bunyi orang nak masuk tu. Tak ada. Ada. Oh, dah masuk dah. Okey. 38 orang. Okey, tak apa. Okey, kita tengok topik ni, aplikasi teknologi bab 5.2 reka bentuk fashion. Saya sambil lalu je lah ni kan. Definisi dia merujuk gaya style. Awak ingat lagi, kita ingatkan balik. Mentafsir reka bentuk fashion maksudnya satu bidang menghasilkan aplikasi baru reka bentuk fashion dan aksesori. Okey, kerjaya ada pereka fashion, peramal fashion, tenaga pengajar, pengguna image. Lepas tu bentuk fashion ada dua, iaitu pakaian dan aksesori. Lepas tu pakaian dan baju seluar, aksesori, kasut dan pinggang, topi, jam, siapa yang melekat diri lah, semua itu aksesori. Lepas tu jahitan, teknik cantuman, ada jahitan, sulaman, tampalan. Kita belajar hari tu, jahit tangan, jahit mesin ni, jahitan, sulaman ni, pikut, benang dan juga senaman reben. Okay, kita ada tampalan, kita ada manik, reben, dokoh, mutiara, gam fabrik, itu semualah, gam seberguna. Okay, lilin. Kaedah lain kita ada pengukur, stapler, ada repeater silifon, kita ada tali benang ikatan, alatan mengukur, mengandung, menggunting, mencantum. Alatan mengukur, kita tengok situ, kita belajar dah ni. Alatan menandung pun kita dah. Alatan memotong pun kita dah. Alatan mencantum dan menjahit pun sudah. Yang lain pun ada dah ni, sudah. Lakaran ada dua dimensi dan 3 dimensi. Ini contoh lakaran 2 dimensi.
Ini contoh lakaran 3 dimensi. Okey, elemen kita ada garisan bentuk warna tekstur. Sekejap Postman. Okey. Elemen ada bergarisan, ada 3 yang kita tahu. Bentuk ada 4 yang awak tahu dan bentuk dalam fashion ada 4 yang awak kena tahu itu. Okey, bentuk 4 segi, 4 jam pasir, bentuk 3 segi terbalik, segi 3 warna. Okey, ada warna panas, warna sejuk. Okey. Elemen pula ada yang seterusnya ada tekstur. Tekstur pula ada kasar, berkilat dan tegap. Okey, analisis reka bentuk. Kita tengok balik analisis. Ini pula analisis reka bentuk juga. Okey, bahan-bahan reka bentuk. Itu sampai mana kita? Ingat tak sampai mana? Kelas? Kelas? Ya. Ada ke tak ada Sampai ni? elemen keempat. Kita sampai tekstur dah. Ni dah belajar kan? Saya dah terangkan kan? Dah. Dah kan? Okey, tekstur kita ada yang berkilat, kita ada tekstur kasar, kita ada tekstur legap. Okey, dah awak tahulah tu. Jenis-jenis dia. Okey, hari ni kita masuk analisis elemen reka bentuk lah. Okey, analisis ni kita hanya nak tahulah. Kita nak tahu kita suka atau tidak produk tersebut. Lepas tu kita nak tahu kat mana kita boleh beli, siapakah pasaran yang kita nak jual, jenis apa, elemen-elemen apa yang digunakan, kaedah-kaedah nak menghasilkan dia lah. Banyak pada ni elemen yang awak dah belajar hari tu. Ada berapa elemen? Ingat lagi tak elemen ada berapa? Elemen. Ingat. Ada berapa? 4. Ada 4 kan? Yang pertama adalah Bentuk. Kedua garisan. Ketiga Warna. dan terakhir adalah Tekstur. kan. Itu elemen kita nak kaji lah. Kita nak tahu ada tak ada saja. Ni ada 1,000 orang. Kita nak tahu sama ada ataupun tiada yang disenaraikan, tak apa. Okey. Bahan-bahan reka bentuk fashion. Nampak ni? Ke tak nampak? Nak besarkan sikit. Okey, bahan-bahan reka bentuk fashion kita ada yang pertama fabric lah. Ni fabric. Kita ada bahan trimming, kita ada felt, kita ada kancing, kita ada dawai, butang hiasan, lapik dalam, interfacing, pita pelekat ataupun velcro, kita ada bunga rebin, tali, getah, benang, manik. Saya akan bagi satu persatu lah. Okey. Bahan-bahan reka bentuk fashion ni kita bergantung kepada apa yang kita nak hasilkan. Kan tak semestinya kita gunakan semua bahan-bahan ni tadi. Yang ada ni fabric ni semua kan, tak semestinya. Tapi bergantung pada apa yang kita nak gunakan. Contohnya kalau kita nak menghasilkan kasut kulit, kan, bahan utamanya mestilah kulit lah kan. Kalau kita nak menghasilkan kasut fabric, jadi bahan utamanya adalah kasut fabric. Contohlah kan. Mungkin ada tali nak mengikat, mungkin tak ada. Itu bergantung pada design kita punya reka bentuk. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, fabric. Ini adalah bahan asas dalam reka bentuk fashion, ialah fabric. Jenis fabric pula kita boleh tengok dia sama ada dia kapas. Biasanya t-shirt awak tu kapas lah. Bukan yang biasa pakai kan. Singlet ke kan. Okey, denim. Denim ni apa denim? Tahu denim? Tahu denim? Tak tahu. Denim ni keluar jeans. Kain-kain keras. Kain keras tu dipanggil denim lah. Okey, drill. Drill cikgu tak pasti pula drill ni. Macam mana. Okey, boleh check lah nanti. Kalau satin ni jadi satin. Kain-kain yang licin. Biasa budak perempuan suka banyak pakai lah kain licin ni kan. Kain-kain yang nampak berkilat. Okey, lekra. Lekra ni lebih kurang macam baju jersey lah. Kain dia macam jersey lebih kurang. Okey. Tapi dia lembut sedikit. Jersey mungkin dia kasar sikit. Dan ada lagi banyak macam-macam jenis lagi. Ada microfiber, ada jersey kan. Ada honeycomb kan. Okay, macam-macam lah. Itu fabric. Okay, benang. Lepas. Okay, benang digunakan untuk menjahit
atau mencantum 2 lebih artikel sama ada dalam antara tangan dengan tangan ataupun mesin jahit. Benang ni penting jugalah sebagai bahan untuk menyambung, mencantum. Okey, terdapat banyak jenis, kualiti, saiz dan warna. Ada banyak jenis lah. Okey, banyak kualiti, ada yang tebal, ada yang nipis, ada macam-macam warna. Okey, itu benang. Seterusnya, pita perekat velcro terdiri pada 2 bahagian, ada bahagian bergerigi kasar dan bergerigi halus. Ini yang ni contoh gambar ni. Ni contoh gambar dia. Biasanya zigzag kan. Dulu kalau orang kecil lah pakai kasut kan. Suka pakai ada pita perekat ni, ada velcro serang bunyi kan. Okey, yang seterusnya adalah kancing. Kancing merapatkan, mencantum, menutup atau melekatkan abahan pada pakaian dan aksesori. Maksudnya tadi dia nak menutup salah satu sama lain lah. Okey, contohnya zip, cangkuk, palang, gancu. Ni semua ni. Okey, kecil sikit tak nampak tu gambar ni. Ni. Okey, sini awak punya cangkuk keluar kan. Cangkuk biasanya kawan dia kapal palang lah. Okey, ni cangkuk kawan dia palang. Kan. Lepas tu ni tak pasti gancu tu macam mana. Okey, lepas tu zip. Ni zip biasalah kita guna. Okey. Seterusnya kita ada butang hiasan. Diperbuat daripada bahan plastik, kayu dan benang. Ada pelbagai warna dan corak. Boleh jadikan hiasan pada aksesori ataupun butang yang biasa lah. Okey. Pun boleh dikategorikan sebagai butang lah. Kalau butang yang biasa tu kita boleh kategorikan dia sebagai kancing. Baju sekolah tu kan, baju sekolah awak tu, kemeja awak tu, itu butang biasa. Butang biasa tu kita panggil dia kancing. Okey, sebab dia nak hanya untuk menutup atau merapatkan. Okey. Kalau hiasan ni dia lain lah, hiasan lah, tambahan aksesori. Okey, tapi kadang-kadang dia boleh berfungsi sebagai kancing juga. Okey. Faham ni? Faham. Okey, getah. Okey, bagi ketebalan biasanya kita ikut ke rambut lah. Pelajar perempuan biasa pakai lah ni, getah rambut, ikat kepala, tali jam ataupun gelang. Pelajar lelaki pun mungkin ada yang pakai waktu cuti PKP ni kan. Siapa-siapa yang duduk Selangor fasa 1 mungkin kena gunting rambut tak boleh buka lagi. Yang duduk Pahang kita PPN fasa 2. Jadi mungkin boleh potong rambut. Ada negeri-negeri yang dah PPN fasa 2 boleh potong rambut. Okey. Okey, seterusnya kita bahan-bahan dari kementerian lain adalah tali. Digunakan untuk membuat berbagai aksesori, tali senak elastik atau tali satin atau tali nylon atau tali polyester lah. Sekejap ada kawan-kawan nak masuk ni. Okey. Mana tadi? Okey. Kamu balik. Tali. Okey. Nylon polyester ni maka tali ni biasalah kita guna kan. Kat seluar track ada tali kadang-kadang kan. Dekat kasut pun ada tali. Tapi bergantunglah jenisnya. Okey. Bahan trim digunakan sebagai hiasan tambahan pada reka bentuk fashion. Pita siku, renda, pita bright, pita jalur, serong tepat. Ini lah. Biasa kalau awak tengok kat langsir-langsir tu kadang ada kat lalas meja kan. Tepi-tepi tu kan. Kat baju-baju pun biasanya ada. Tapi lelaki jarang lah pun renda. Perempuan lah. Kalau awak perasan kan. Kat baju dia tu hujung-hujung lengan ada renda. Bagi cantik lah. Okay. Untuk trimming. Bunga reben berbagai warna, saiz, gabungan reben, manik dan tali hiasan. Ni biasanya buat apa? Buat apa ni pelajar perempuan? Bunga reben biasanya buat apa? Ada tak sini yang biasa guna? Kelas? Ya. Ada guna bunga reben. Macam mana bentuk dia? Bentuk macam bunga. Memang bentuknya pun nama bunga reben. Biasa kat mana pakai ni bunga reben ni? Kalau perasan. Kat mana? Kepala. Ada betul lah. Kat atas kepala kan. Pelajar perempuan kena pakai letak atas kepala kan. Okey. Okey, manik digunakan untuk membuat rantai leher, gelang dan juga hiasan dan pakaian. Pakai bentuk, warna, saiz. Manik ni macam-macam. Ada yang bulat-bulat buat tasbih tu pun manik kan. Ada yang dia siap lukis nama kan. Ada nama, ada yang huruf-huruf lepas tu gabung-gabung jadi nama. Boleh buat keychain. Macam-macam lah manik. Okey, manik. Itu manik.
tu kita ada lapik ataupun interfacing material. Yang ini pula lapik dalam ni biasanya baju kita ataupun songkok. Siapa pernah tengok songkok? Songkok kan baldu betul, baldu. Lepas tu kalau awak tengok belah dalam dia ada macam satu lapisan kepingan lapik. Okey. Ataupun baju awak leher baju, collar baju. Leher baju pula. Collar baju tu kan yang bercollar tu kan keras kan. Itu biasanya dia akan letak lapik. Sama ada dia letak fabric lapik ni ataupun ada yang letak kertas. Okey. Okey, lepas tu contoh lah tudung yang ada awning tu kan, dia letak juga, itu pun dia letak lapik supaya dia keras. Okey, bahagian dalam beg, beg tu pun dia letak lapik juga supaya nampak keras, tidak lembik je kan. Okey, pinggang dan juga lengan baju, kalau awak tengok ada bahagian dalam dia yang berlapik. Okey, lapik ni pun ada yang cantik-cantik juga, ada yang bercorak-corak, ada yang kosong, bergantung pada reka bentuk kita. Okey. Seterusnya, kita ada dawai. Ini biasanya digunakan sebagai aksesori, kerongsong, pin, rambut, gelang, rantai leher, semua ni guna dawai lah. Dawai halus dan juga ataupun dawai yang lembut. Ni biasanya pelajar perempuan ramai guna ni. Okey. Kerongsang ke, dekat pin rambut ke, itu semua guna dawai. Dan seterusnya adalah kain fel. Ini nanti kalau awak buat projek, benda ni lah paling mudah untuk digunakan. Kain fel tu dia macam berbulu-bulu sikit kan. Okey. Okey, ni kain fel biasanya. Okey. Seterusnya kita ada proses menghasilkan reka bentuk fashion. Yang mana sekali kita kena pilih tema. Yang kedua kita buat tinjauan dan kajian. Lepas tu kita buat penjanaan idea. Kemudian kita memilih mock-up projek. Dan kita kena uji dan membuat penambahbaikan. Okey. Ini sama dalam buku teks. Buku surat berapa cikgu tak tengok, tak pasti juga. Tengoklah. Sekejap. Tengok buku surat berapa dalam buku teks. Surat yang sama. Ini ambil buku teks ni. Muka surat 155. Okey, yang pertama kita sediakan bahan. Lepas tu kita ukur. Okey. Ini kalau kita nak buat kasut lah. Okey. Boleh buat kasut yang kat rumah tu kan, yang senang tu, yang kasut yang macam dekat rumah tu. Yang boleh guna, awak boleh guna. Okey, ukur, lepas tu kita draft. Lepas tu kita tanda pada kita punya fabric. Kemudian kita letak kotak dululah. Ataupun atas kertas keras ataupun kertas mendraft. Lepas kita potong kertas mendraft tu, baru kita tekap dekat kita punya fabric. Lepas tu kita memotong. Lepas potong buat apa? Cikgu punya ni tertinggal slide ni. Tak cukup. Okey, lepas potong kita cantum. Okey, dah cantum. Barulah siap kita punya produk. Tertinggal muka surat 156. Okey, ini adalah contoh-contoh yang nasikan fashion lah. Nampak tak contoh-contoh ni? Ni nampak tak? Okey, dia gunakan kain fel ni. Dia gunakan kain fel, dia gunakan lapik. Okey, dia gunakan tali. Okey, maka terhasillah beg tangan. Yang ini pun fashion juga. Buat apa ni? Cincin menggunakan apa? Menggunakan gabungan manik, menggunakan kain. Okey, tu contoh. Nampak tak ni? Contoh ni. Tengok tak? Nampak. Okey, bagus. Dalam buku teks pun ada contoh. Muka surat, tak ada contoh dalam buku teks. Ni saya bagi contoh lah. Okey. Kemudian kita tengok ni. Ni contoh yang kata dia buat selipar tadi kan. Ni boleh buat ni. Ni dia buat sendiri. Lepas tu boleh guna. Sekarang awak banyak duduk kat rumah. Jadi tak pakai kasut. Boleh gunakan ni. Lebih selesa. Ini dia buat apa? Ini adalah contoh produk jugalah. Dia buat jam. Tapi tali dia ni, kalau awak tengok jam ni, tali dia guna manik-manik. Yang ini dia buat scarf. Okey. Gunakan kertas keras, buat lengkungan, kemudian dia balut dengan scarf ni. Kemudian scarf ni dia balut dengan rebin lah. Atas ni letak hiasan rebin. Dia bukan beli scarf yang dah siap tak, dia buat sendiri scarf ni.
Biasa dia yang lepas-lepas awak punya sini-sini dulu. Dia orang buat pakai kertas keras. Ataupun pakai plastik. Bahan terpakai kan. Apa tu, botol-botol terpakai tu, dia lenturkan, dia bakar, dia lentur ikut dia saiz kepala. Lepas tu dia balut ataupun dia guna kain fel, dia tampal, kemudian dia buat hiasan. Jadi sekarang macam-macam lah boleh buat, gelang pun boleh. Okey. Ini contoh. Tapi ini seluar dengan ni saya tak cadangkan lah buat sebab nanti susah. Okey, kita buat aksesori je. Untuk projek awak, saya cadangkan kita buat aksesori sahaja. Okey. Boleh? Boleh tak ni? Boleh. Okey, jadinya sekarang ni jadi oleh itu kita tamat lah sebenarnya bab fashion. Okey. Boleh tak ni? Ni contoh awak boleh buat bag. Awak boleh buat tu cincin tu, dia buat cincin contoh lah ni contoh. Awak boleh buat rantai, ikutlah suka hati awak buat apa kan. Nak buat scarf ke, nak buat cincin. Cincin tu tak boleh cincin. Nak buat beg tangan ke, nak buat bekas calculator ke, nak buat pencil box ke, semua boleh. Okay. Nak mudah guna canvas. Ini dia buat jam. Jam dia dah ada, mungkin tali dah putus, buat sendiri. Tali. Okey. Banyak boleh cari macam-macam. Okey. Jadi tamatlah kita topik bab 5.2. Bab 5.2 iaitu fashion. Okey. Ada apa-apa soalan nak tanya? Sebelum saya ke slide seterusnya. Ada tak nak tanya apa-apa? Ada? Tak ada? Ada. Okey, untuk tugas tak ada Okey, untuk tugasan saya nak awak buat lakaran projek awak. Projek fashion awak dalam bentuk 3 dimensi. Okey, kemudian seperti biasa hantar kat saya untuk dapat pengesahan. Bila dah dapat pengesahan awak punya lakaran, maksud awak boleh buat projek. Jangan buat projek dulu. Dapatkan pengesahan lakaran dahulu. Okey, dapat pengesahan lakaran baru buat projek. Okey. Itu untuk tugasan lah. Untuk tugasan untuk awak buat reka bentuk fashion. Ambil yang mudah-mudah saja, jangan yang menyusahkan. Kalau rasa nak buat gelang, guna manik, buat. Guna tali, mudah. Okey. Rasa nak buat kalau nak guna fabric, guna kain fel, senang. Boleh gam ataupun awak boleh jahit. Okey, kalau nak mudah guna gam pun boleh. Okey, nak buat pencil box atau yang boleh berguna kepada awak kalau boleh. Ada yang buat bekas benda mata pun ada sebab dia pakai speki kan, pakai spek pun boleh. Okey, kat holder pun ada yang buat, tak ada masalah. Okey, saya bagi kebebasan. Buat aksesori saja, tak boleh buat pakaian, nanti pakaian susah. Boleh guna barang-barang terpakai. Atau tengok kat rumah ada seluar jeans yang tak guna, boleh potong dia, buat jahit, kemudian buat tag. Contoh. Kan? Boleh? Boleh tak ni? Boleh. Boleh cikgu. Boleh. Okey, jadinya itu adalah untuk awak punya tugasan. Okey. Untuk ni saya nak share awak punya ni pula. Sekejap. Okey. Untuk pembelajaran kita dah tamat. Jadi saya cuma nak share ni lah. So saya potong atau boleh berhenti untuk recording kelas. Okey. Stop recording.